Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf bin Adam, nombor metrik GA04187, akan membentangkan poster projek akhir tahun saya yang bertajuk Kebolegharapan Hayat Lesu Struktur Kekisi Sel Tertutup di bawah beban terikan rawak. Abstrak. Struktur kekisi berpotensi memberikan tahap kekakuan dan penyerapan tenaga yang tinggi sambil menawarkan penurunan berat badan yang ketara. Selain itu, sifat struktur kekisi ini juga mempunyai sifat yang menarik, iaitu jika dibandingkan dengan penyelesaian yang dioptimalkan topologi, struktur kekisi ini lebih kuat dan boleh digunakan untuk dalam pelbagai jenis produk dan bahan. Sifat mekanikal struktur kekisi ini juga boleh diketahui melalui ujian mekanikal di mana data tersebut boleh dibandingkan dengan struktur lain. Untuk pengenalan, kegagalan hayat lesu telah menjadi satu topik yang terkenal dalam para pengkaji kerana kita telah sedia maklum bahawa semua bahan tidak dapat terlepas daripada lesu dan apa yang dapat kita lakukan hanyalah berusaha untuk memanjangkan jangka hayat bahan tertentu daripada mengalami kegagalan hayat lesu. Oleh itu, salah satu cara yang untuk mencegah ataupun memanjangkan hayat bahan tersebut ialah membuat struktur kekisi di dalam bahan. Struktur berasaskan kekisi baru-baru ini muncul sebagai kelas yang berpotensi unggul untuk mengatasi masalah lesu pada bahan. Struktur kekisi ini juga menarik perhatian yang luar biasa dari para penyelidik dan jurutera untuk berpeluang mereka bentuk dalam pelbagai jenis fungsi serta berpotensi besar untuk diaplikasikan pada bahan ringan seperti di bidang kejuruteraan, aeroangkasa, otomotif dan biomekanik. Seterusnya, permasalahan kajian struktur sandwich yang terdiri daripada panel nipis berkekuatan tinggi dan inti ringan banyak digunakan dalam industri aeroangkasa dan bidang perubatan kerana sifatnya yang sangat baik, termasuk berat badan rendah, kekuatan tinggi dan penyerapan tenaga yang baik. Baru-baru ini struktur kekisi didapati mempunyai kekuatan dan ciri penyerapan tenaga spesifik yang lebih tinggi. Masalah lesu pada bahan tidak ada penyelesaian yang mutlak untuk mencegah lesu. Namun, apa yang dapat kita lakukan adalah memanjangkan hayat bahan sebelum tiba waktu untuk kerosakannya. Struktur kekisi di dalam bahan dapat mengurangkan penggunaan bahan dan berat badan dan memastikan sifat mekaniknya hampir serupa dengan struktur asal. Seterusnya, objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu pertama, untuk mencirikan struktur kekisi sel tertutup. Kedua, untuk menentukan sifat mekanik di bawah beban rawak untuk struktur kekisi sel tertutup. Ketiga ialah untuk membandingkan antara struktur pepejal dan struktur kekisi sel tertutup. Ini adalah metodologi. Berikut merupakan catak aliran kajian. Di sini terdapat 3 jenis fasa, iaitu fasa pertama ialah mencirikan struktur kekisi dan juga struktur pepejal. Fasa kedua ialah untuk melakukan ujian mekanikal ke atas kedua-dua struktur tersebut, dan fasa ketiga ialah untuk membandingkan kedua-dua struktur tersebut. Pada fasa pertama, saya telah melakarkan 2 jenis struktur yang berbeza, iaitu struktur kekisi dan juga struktur pepejal. Kedua-dua struktur tersebut mempunyai dimensi yang sama, di mana dimensi tersebut ialah 10 mm panjang dengan 5 mm lebar serta 3 mm
tebal. Di sini apabila saya telah memodelkan kedua-dua struktur tersebut, saya melakukan ujian simulasi kedua-duanya di dalam ANSYS untuk mendapatkan tegasan buang meses dan juga perubahan bentuk untuk kedua-duanya. Untuk fasa ketiga pula, saya bercadang untuk membuat perbandingan, dan daripada situ saya akan cuba mengoptimalkan struktur kekisi tersebut supaya keputusan yang didapati pada tegasan buang meses dan perubahan bentuk hampir serupa dengan struktur pepejal. Di bawah ialah pertama ialah jenis struktur kekisi yang telah digunakan, iaitu struktur kekisi kubik mudah, dan ini merupakan hasil model mana kita dapat melihat perbezaan antara struktur kekisi kubik mudah dan juga struktur pepejal. Berikut merupakan keputusan awal yang telah digunakan yang telah dapat saya capai setakat ini, iaitu pertama kita dapat melihat struktur tegasan buang meses pada struktur kekisi kubik mudah, kedua tegasan buang meses pada struktur pepejal, tiga perubahan bentuk struktur kekisi kubik mudah, dan keempat perubahan bentuk struktur pepejal. Dan di sini merupakan graf data yang diperolehi daripada kedua-dua ujian mekanikal tersebut, di mana kita dapat melihat struktur kekisi kubik mudah ini masih mempunyai tegasan buang meses dan perubahan bentuk yang tinggi berbanding struktur pepejal. Maka untuk kesimpulan, kajian ini dibuat untuk mengemukakan kepentingan penggunaan struktur kekisi sebagai cara untuk menghasilkan struktur bahan yang mempunyai sifat mekanikal yang hampir serupa pada struktur asal dan dapat untuk menjimatkan bahan mentah semasa dalam tahap pemrosesan bahan tersebut. Dengan memperhatikan bagaimana ia beroperasi di bawah beban rawat, ia juga dapat menjadi satu penyelesaian yang kita perlukan untuk mengatasi kegagalan lesu yang dihadapi. Rujukan yang digunakan ialah pertama Ding Sung Yuen pada tahun 2019, yang jurnalnya yang bertajuk Design of Lattice Structure for Additive Manufacturing in CAD Environment. Yi Jiang Wang pada 2018, yang jurnalnya yang bertajuk Design of Graded Lattice Structure with Optimized Mesostructure for Additive Manufacturing, dan juga Riket and Gogurslan pada 2017, iaitu jurnalnya yang bertajuk An Improved Lattice Structure Design Optimized Framework Considering Additive Manufacturing Constraint. Untuk kajian pada masa hadapan, saya akan cuba untuk mengoptimalkan struktur kekisi ini dan dimasukkan dalam spesimen ASTM E811 dan membandingkan dua jenis struktur, iaitu ASTM E811 pepejal dan juga ASTM E811 yang mempunyai struktur kekisi di dalamnya, dan membuat perbandingan berasaskan tegasan buang meses dan juga perubahan bentuk, di mana saya berharap bahawa struktur yang mempunyai kekisi di dalamnya memperolehi keputusan yang hampir serupa dengan struktur pepejal. Sampai di situ sahaja. Terima kasih.